Salam sejahtera, saya Odlin Katani, ini ringkas TVS. Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak (KWKPK) bakal melakukan perbincangan lanjut bagi menentukan kadar bayaran upah bagi jurubahasa isyarat. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, ini adalah penting sebagai menghargai perkhidmatan mereka. Kadar, dan ini juga kita akan bincang lanjut pihak kami di kementerian, iaitu tentang bayaran yang harus dibayar apabila sama ada persatuan atau pihak tertentu yang memerlukan perkhidmatan mereka. Tambah beliau lagi, perkara ini juga akan diusulkan kepada pihak Setiausaha Kerajaan Sarawak untuk didedahkan kepada orang awam. Dan kemudian dari segi formalitinya nanti kita akan bincang dengan Setiausaha Kerajaan Negeri supaya apa yang telah diputuskan dan dipersetujui dapat diketahui oleh orang awam. Dan dengan itu bayaran yang sewajarnya bolehlah mereka nikmati. Jelasnya lagi, perkara itu turut mendapat sokongan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg untuk dilaksanakan. Tindakan ini katanya munasabah kerana perkhidmatan jurubahasa isyarat adalah bertaraf profesional dan perlu dibayar dengan kadar yang sesuai. Korea Selatan telah menyumbangkan sebanyak 20,000 kit ujian RT-PCR COVID-19 bersama 23,000 viral transport medium dan dual swab test kepada Malaysia pada Jumaat. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba turut menzahirkan ucapan penghargaan kepada Kerajaan Korea Selatan atas sokongan dan sumbangan semasa mendepani pandemik COVID-19. Malaysia telah menjalinkan kerjasama dengan Institut Pembangunan Korea Selatan dan Bank Pembangunan Asia dalam program perkongsian maklumat mengenai persediaan Malaysia dan pengajaran daripada pandemik COVID-19. Penubuhan itu bertujuan membantu memerangi jangkitan penyakit dan mengemukakan cadangan penyediaan polisi terutama keupayaan bagi menghadapi kes yang sama. Sehubungan itu, program yang sedang dilaksanakan oleh KSP dijangka akan tamat pada akhir bulan Mei 2021 menerusi 2 bengkel yang akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Kerajaan Malaysia juga bercadang untuk meningkatkan kerjasama dua hala dengan Kerajaan Korea Selatan terutama yang berkaitan dengan vaksin COVID-19 melalui sistem pemantauan kebangsaan kedua-dua negara di mana warga negara Malaysia dan Korea Selatan yang menetap di kedua-dua negara akan mendapat manfaat bersama. Penubuhan Biro Keselamatan di peringkat rumah panjang disifatkan relevan bagi memastikan penghuni diberi pendedahan kepada langkah awal pengurusan bencana. Menyedari kepentingan biro itu, ia mampu mengurangkan risiko kerugian dan kerosakan terutama dalam menangani isu kebakaran yang membabitkan rumah panjang di kawasan pedalaman. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pelagus Wilson Nyabong Ijang berkata, biro itu memainkan peranan penting dalam memastikan tahap keselamatan terjamin dan pengurusan tanah penduduk di rumah panjang teratur. Keselamatan api ke mana-mana. Lah kemana sidak tu mereka drill atau pengajar. Begini ko madam kapi kita milih urino atau orang laki makan apa urino turun pilih. Bisa kita agak perkara bilang asuh sidak ya. Demi nanti yang roman nanti mungkin kunanmu yang mereka madam api lah kita itu nemu nak madam apinya. Kursus dan latihan pengendalian alat pemadam api harus disediakan selain penyediaan peralatan yang diperlukan sekiranya berlaku kes kebakaran. Dalam pada itu, Biro Tanah di peringkat sama turut dicadang untuk ditubuhkan memudahkan urusan berkaitan persempadanan tanah. Biro Tanah. Amat yang jadi pengurusi di kereta yang mesti jadi ketua Biro Tanah yang nemu tanah ni antara tiap-tiap rumah ya, sudah ya. Jadi kita itu sepiat tu, no sepiatnya banyak terdiri tanah, kok sepiatnya bisa sepiat. Jadi sepiatnya sudah approve development area, kita semina ngadu ke antara tanah-tanah kita Kediri. Jadi sepiat tu tahu kita minta tanah kita disukat area.
Beliau berkata demikian semasa Majlis Pemimpin Bersama Rakyat Anjuran Bersama Pusat Hikmat Adun Baleh di rumah Bangkong Kampung Sebelah Sungai Mujong di Kapit. Kes positif COVID-19 di seluruh dunia kini melebihi 88.58 juta kes. Memetik data terbaru Johns Hopkins University, Amerika Syarikat masih kekal sebagai negara terjejas teruk akibat pandemik ini dengan melebihi 21.77 juta kes. Ini diikuti India dengan 10.41 juta kes dan Brazil dengan 7.96 juta kes. Manakala negara yang melepasi angka 2 juta kes ialah United Kingdom, Perancis, Turki, Itali dan Sepanyol. Jerman, Colombia, Argentina, Meksiko, Poland, Iran, Afrika Selatan, Ukraine dan Peru pula antara negara yang merekodkan lebih 1 juta kes positif. Manakala negara-negara lain pula merekodkan antara 500,000 ke 300,000 kes termasuk Malaysia. Sementara itu, angka korban akibat pandemik ini telah melebihi 1.9 juta kes. Amerika Syarikat kekal merekodkan jumlah kematian tertinggi dengan 367,000 kes, manakala Brazil, India dan Meksiko merekodkan lebih 100,000 kes kematian. United Kingdom, Itali, Perancis, Rusia, Iran dan Sepanyol mencatatkan angka korban sebanyak 50,000 kes dan lain-lain negara kebanyakannya merekodkan 20,000 angka korban. Pihak polis kini giat mengesan suspek bermotosikal yang bertindak melontar bom petrol ke arah bangunan Kumpulan Simpanan Wang Pekerja KWSP Miri. Kes yang berlaku kira-kira jam 3 petang itu menggemparkan kira-kira 30 pengunjung dan beberapa anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia rela yang berada di luar bangunan tersebut. Seorang saksi yang enggan namanya diketahui mendedahkan beliau melihat seorang lelaki bertatu meletakkan motosikal beberapa meter dari bangunan tersebut sebelum melontarkan bom berkenaan ke arah tingkat 1 bangunan itu. Bagaimanapun kejadian berlaku pantas dan usaha orang awam mengepung suspek gagal kerana suspek terus memecut motosikal selepas kejadian itu. Bagaimanapun menurut Polis Daerah Miri, Komisioner Hakim Al-Hawari yang menegaskan perkara itu, pihaknya sedang mengumpul maklumat dan menjalankan siasatan terperinci ke atas insiden tersebut. Katanya kes kini disiasat di bawah Seksyen 427 Kanun Keseksaan. Sementara itu, KWSP mengesahkan tiada kemalangan jiwa atau kecederaan dilaporkan dalam insiden itu dan pihaknya amat memandang serius perkara ini kerana membahayakan pengunjung dan kaki tangan di cawangan itu. Selepas 6 hari operasi mencari dan menyelamat mangsa hilang di laut sejak 3 Januari lalu, mayat dipercayai Samsudin Beden dijumpai di pantai Kampung Terombol dekat Telaga Air Kuching sekitar jam 6.20 pagi pada Sabtu. Mayat mangsa berusia 59 tahun itu ditemui terdampar di pantai oleh penduduk kampung. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak, mangsa telah keluar dari rumah sekitar jam 5 pagi pada 3 Januari lalu untuk menghantar bot dari Santubong ke Kampung Lundu. Bagaimanapun status mangsa tidak diketahui selepas itu. Malah cubaan untuk menghubungi mangsa juga gagal. Operasi mencari dan menyelamat SAR bersama pelbagai agensi serta dibantu penduduk setempat diatur gerak selepas laporan kehilangan mangsa dibuat oleh anggota keluarganya kira-kira 9.30 malam. Setakat ini, mayat mangsa telah dihantar ke hospital untuk tindakan lanjut dan operasi SAR ditamatkan. Seorang wanita berusia 43 tahun ditemui mati di belakang salah sebuah bangunan hotel di Jalan Pahlawan Sibu pada Khamis. Menurut Ketua Polis Daerah Sibu, ACP Stanley Jonathan Ringgit, ketika suami mangsa tiba di belakang hotel berkenaan kira-kira jam 9.30 malam untuk menjemput isterinya pulang, dia terkejut melihat ramai anggota polis dan ternampak mayat mangsa di kawasan parkir belakang hotel tersebut. Hasil siasatan awal mendapati wanita tersebut bertindak terjun dari tingkat 6 hotel berkenaan. Dan kita dapati melalui CCTV-nya wanita tersebut telah terjun daripada tingkat 6
di hotel tersebut. Dia telah mendaftar di hotel itu pada petang itu, lebih kurang pukul jam 3 suku, dan lebih kurang jam 9.30 malam dia telah dijumpai terbaring di belakang hotel. Dan melalui rekaman CCTV kita dapati dia telah membuka tingkap balkoni dan telah terjun daripada tingkat 6. Mayat mangsa kemudiannya dihantar ke rumah mayat Hospital Sibu untuk bedah siasat dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Musim 2021 memperlihatkan pasukan Sarawak United FC tampil lebih ampuh untuk mencabar kejuaraan Liga Perdana selepas berjaya memburu ramai pemain berkualiti dan berpengalaman dalam kancah Liga Malaysia. Ketua Jurulatihnya E. Elaverson berkata banyak perbezaan berlaku kepada pasukan itu berbanding musim lalu. Antara pemain tersebut adalah Sandro Da Silva, Nur Syahrul Idlan Talaha, Lee Chang Hun dan Kristi Jayasilan. Bagaimanapun, Ilavarasan tidak mahu kehadiran semua pemain terbabit meletakkan Sarawak United dianggap sebagai pilihan sebaliknya berasaskan peluang buat semua pasukan adalah sama rata bagi bersaing merebut kejuaraan. Pada musim depan, Ilavarasan bakal dibantu bekas jurulatih kebangsaan selain Selangor, Felda United FC dan Kelantan, B. Satyanathan selaku pengarah teknikal Sarawak United. Ilavarasan yang membimbing Sarawak United pada musim lalu sekadar membawa pasukan itu di tangga ke-10 di saingan Liga Premier serta terlepas peluang bermain di TM Piala Malaysia. Bekas pemain Sarawak FA Lukas Kalang yang baru dilantik sebagai Ketua Jurulatih Pasukan Sabah FC pada November tahun lalu kini semakin kabur. Ini susulan pelantikan semula Kurniawan Dwi Yulianto sebagai Ketua Jurulatih Pasukan Negeri di bawah Bayu itu. Status saya sekarang ni, apabila CEO yang melantik saya dulu sudah resign, saya pun ikut serta juga. Tetapi saya masih mau berpandu dengan kontrak yang telah sign awal tadi. Lukas Kalang berkata demikian ketika dihubungi TVS pada Khamis. Dedah Lukas Kalang, pengurusan baharu yang dimiliki Persatuan Bola Sepak Sabah kini mempunyai barisan pegawai yang tersendiri dan tidak melibatkan mana-mana individu daripada kalangan pengurusan yang lama. Lukas bagaimanapun tetap optimis dengan berbekalkan pengalaman memiliki lesen Pro A dan kepakaran dalam bidang sains dan sukan. Kita mesti mau ada wawasan, kita tahu apa yang terbaik, yang tidak terbaik. Mungkin bukan rezeki kata kita. Sebenarnya ada kita baru rezeki kelah. Datuk Varden Bahanda yang melepaskan jawatan sebagai CEO pada bulan lalu itu berikutan pemangku Presiden Persatuan Bola Sepak Sabah SAFA, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin mengumumkan mahu melakukan penstrukturan semula dalam pasukan Sabah FC. Baik, laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Odlin Katani, salam hormat dan jumpa lagi.